أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم،
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi Ahad semua ya. Di pagi-pagi Ahad ni kita ambillah sedikit masa tambah-tambah ilmu. So boleh siapa-siapa yang tengah view video ni jemput like, jemput share, jemput komen, clear tak suara Kak Eti pagi ni? Jelas kedengaran tak suara Kak Eti? Yang penting suara nak kena jelas lah. Macam mana kita nak buat sharing kalau suara kita tak jelas. So tolong komen, tolong put in comments siapa yang dengar suara Kak Eti cakap dengar. Okay? So apa khabar semua pagi ni? Kak Eti mendoakan semoga semua orang sihat. Dan kita pun dah menuju ke hujung-hujung Ramadan insya-Allah. Tadi bacaan Al-Quran yang kita dengar tadi tu adalah daripada special guest kita pada hari ini. Okay. So, hari ni tajuk yang Kak Eti nak bawakan adalah Kids and Quran. Okay, Kids and Quran. Dan specialnya session FB Live Show ni adalah dibawakan khas oleh Geng Pandai. Okay, Geng Pandai. Siapa itu Geng Pandai? Okay, Geng Pandai merupakan satu tim, satu pasukan yang mana pasukan ini menjadi pengedar yang sah kepada e-learning portal yang bernama Pandai. Okay, jadi session kita hari ni dibawakan khas oleh Geng Pandai. Okay. Jadi Kak Eti tak nak lengahkan masa. Kak Eti nak kenalkan siapa speaker kita pada hari ni ataupun siapa tetamu Kak Eti pada hari ni. Siapa tetamu Kak Eti pada hari ni? Tetamu Kak Eti pada hari ini merupakan seorang ayah kepada 3 orang puteri. Dia anak dia ada 3 orang. 3 puteri dan alhamdulillah 3 dibesarkan dengan Al-Quran dan beliau juga merupakan seorang suami kepada seorang doktor. Jadi kita tahulah doktor ni kerja dia sangat timing dia lain daripada orang lain dan dia sebagai seorang ayah with 3 daughters. Dia manage anak, dia tolong wife dia dan sebagainya. So dia ni adalah seorang yang sangat hebat, insan yang hebat dengan Kak Eti hari ni. Okay. So beliau juga merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat syarikat pada tahun 2013. Okay, Johan Tilawah Al-Quran. So tadi siapa yang dengar permulaan tadi tu, bacaan Al-Quran daripada beliau ni memang lunak, memang menusuk kalbu. Okay. Dan beliau juga merupakan Naib Johan Tilawah Al-Quran
peringkat bahagian Bintulu Sarawak. Dia daripada Sarawak dahulu dan sekarang berada di Kuala Lumpur, dan beliau juga layak untuk masuk ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sarawak. Hebat tak hebat insan yang bernama Awang Syamsul Awang Hambali ini. Kita sama-sama nantikan perkongsian daripada beliau. Assalamualaikum Awang. Kita panggil dia Awang je biasa kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. So apa khabar Awang hari ni? Baik je, alhamdulillah. Sihat. Selamat berpuasa. Terima kasih, selamat berpuasa juga. Selamat berpuasa kepada kita punya viewers hari ni kan. So viewers, inilah dia tetamu Kak Eti pada hari ni, Tuan Awang Syamsul. Seorang yang sangat dekat dengan Al-Quran, dan tajuk hari ni pun Kids dan Quran. So Awang, Awang sendiri sebagai seorang ayah kepada 3 orang puteri. Eti personally Eti tahu anak-anak Awang alhamdulillah semuanya memang dekat dengan Al-Quran, dan ada yang ke tahfiz ya sekarang? Baru je masuk. Alhamdulillah ya. So Awang, boleh Awang kongsikan dengan kita orang semua bagaimana Awang pupuk minat Al-Quran tu kepada anak-anak Awang sendiri? Biasalah budak-budak kan, diorang ni ada je aktiviti-aktiviti dia dan sebagainya, tapi macam mana Awang boleh bawa diorang dan pupuk minat diorang untuk mendalami Al-Quran tu sendiri? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eti kerana atas jemputan yang ini. Sejujurnya saya agak segan nak cakap the best parent pun tidaklah yang the best parent, cuma kita sebagai seorang ayah kita nak share lah. Tapi sebelum saya share bagaimana dengan anak saya sendiri, mungkin saya nak recall balik lah saya punya pengalaman dengan saya sebagai anak kepada ibu bapa saya kan, dari kecil lagi kan. Sebab yang tu merupakan satu motivasi pertama lah, sebab saya dan adik-beradik telah dididik oleh ibu dan ayah. Kalau dari segi Al-Quran sendiri, ibu saya sendiri adalah seorang qari'ah bahagian Kuching dahulu. Dia pandai berteranum. So saya berguru dengan mak saya sendiri, dan ayah saya sendiri, saya berguru dengan ayah saya sendiri sebagai tajwid lah. So dulu ayah saya dan ibu saya adalah seorang guru. So masa tu seingat saya, kalau dulu masa ayah saya jadi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Lundu di Kuching, di surau asrama tu, setiap maghrib saya dengan adik saya yang nombor second tu tak pernah miss, ayah saya akan mengajar Al-Quran kepada kami berdua. So saya ingat sampai sekarang. So berkaitan dengan anak saya sendiri, saya cubalah sedaya upaya untuk mempertengahkan Al-Quran kepada mereka lah. I think yang very important adalah kita dedahkan mereka dari awal lagi, especially sejak diorang lahir. Macam saya sendiri, bila saya dapat anak pertama tu, masa tidurkan, dodoikan anak-anak tu, kita baca Quran. Kita baca Quran, kita baca zikir, bernasyid lah sikit-sikit. So biasakan dia dengan halwa Al-Quran lah sejak kecil lagi. So kalau dalam kereta apa semua kan, so biasakan buka, kalau dulu kita pakai CD ataupun radio kan, kalau dekat sini kita ada radio IKIM ke, buka channel tersebut supaya mereka terbiasa dengan Al-Quran, insyaAllah. Itu sebagai permulaan. Okey, alhamdulillah. Sebab dia lah orang kata melentur buluh biar dari rebungnya kan. So kita bermula dengan seawal masa baby lagi, kita dah mulakan dengan pendengaran Al-Quran ni. InsyaAllah anak-anak kita pun akan minat dan
tertarik dengan Betul. mendalami Al-Quran tu sendiri kan. Jadi Betul. macam Awang, bagaimana Awang mulakan sebenarnya kita dah pupuk minat anak kepada Al-Quran kan, tapi ada tak macam rejection sebenarnya daripada anak-anak tu? Rejection tu memang sentiasa ada lah. Salah satu yang saya tengok lah kan, saya tengok sendiri bila saya mula. Sebab saya sebagai guru Quran, saya jenis yang agak kurang sabar. Agak kurang sabar. So kita mungkin pandai mengaji, tapi kita mungkin tak pandai mengajar. So apa tu, bagi saya kalau kita tak ada that trait, kita cuba hantar anak kita kepada orang lain untuk mengajar. So macam saya masa mula-mula membesarkan anak, saya dan isteri membesarkan anak di Bintulu dahulu, mula-mula saya cubalah untuk mengajar sendiri, tapi saya kurang sabar. So apa yang saya buat, kita cari guru yang sesuai pada level budak-budak tersebut lah. Kalau dia Iqra, kita hantar guru yang pandai melayan budak untuk membaca Iqra. Kalau kita mungkin kenapa ni salah sebab kita dah sampai mungkin certain level, kita dah sampai tajwidnya apa semua kan. Sebab tu sampai sekarang kalau saya buat kelas mengaji, saya akan buat kelas mengaji lebih kepada kelas dewasa lah. Kalau Iqra dan kanak-kanak tu saya tak berani. Sebab saya kurang sabar. Oleh itu kita kena pandai cari guru yang kita boleh hantar mereka untuk didedahkan dengan Al-Quran pada level yang tertentu lah. InsyaAllah. Yelah, biasalah kan mengajar budak-budak ni lain dia punya cara tu kan, sebab yelah dengan main-main dia lain, dengan kejap nak kejap tak nak dia lain, dengan dah bila kena ulang banyak-banyak kali dah bosan kan. Jadi memang memerlukan kesabaran yang tinggi. Even macam Awang sendiri pun, Awang hantar dan cari cikgu yang sesuai ya untuk mengajar. Betul. Dia kalau macam saya dekat Bintulu dulu, cikgu tu dia duduk satu lorong je sebenarnya. Tapi kita jemputlah dia datang rumah untuk datang mengaji dalam dua atau 3 kali seminggu. I see. Sampailah sebelum saya pindah ke KL, dia orang ikut cikgu tu lah. So sekarang bila di KL masih menggunakan khidmat mana-mana guru mengaji, ataupun Awang sendiri dah mula mengajar anak-anak? Kalau masa di KL ni, anak-anak basically dia dah masuk level Al-Quran kan. Maksudnya bukan dekat Iqra lagi. Saya dan isteri start mula mengajar lah. Tapi at the same time nak menceritakan sedikit pengalaman lah, sebab saya ada seorang rakan yang sama belajar di US dulu, suami isteri Faiz dan Nur Zahirah, yang sekarang telah menubuhkan I Love Quran. Dulu sama juga duduk di Bintulu. So mereka telah menubuhkan institusi tahfiz yang ala play school yang sangat menarik lah. So pada satu, tak silap dalam 2017 kot ataupun 2018 hujung tahun, masa tu saya membawa anak bercuti lah bulan Disember. Biasalah kan dekat-dekat Christmas tu kita bawa datang KL bercuti kan. So masa tu kebetulan I Love Quran ada buat program. So hantar dalam seminggu. Memang dua anak saya tu memang sangat enjoy the Quran class. So kemudian sebab isteri saya seorang doktor kan, so dia dulu di Bintulu bersama saya, and then kemudian dia melanjutkan pelajaran di Pusat Perubatan Universiti Melaya untuk masters, untuk specialist kan. So dia ke situ. So masa tu kita dah plan siap-siap, okay, rasanya kita nak hantar diorang ni dekat I Love Quran. So masa tu kita tahu cawangannya ada di dataran Melawati. So
kita dah plan, okay nanti pindah kita nak duduk area situ. So Alhamdulillah sekarang anak saya sekarang dia belajar Al-Quran di I Love Quran. So paginya dekat Sekolah Al-Amin, so petang dia akan berada di I Love Quran, belajar dan menghafal Al-Quran di situ. Oh, Alhamdulillah. Bagus juga kan, menarik pasal I Love Quran ni. InsyaAllah kalau ada rezeki kita nak jemput jugalah Puan Zahirah dengan Tuan Faiz kan, mana tahu kita dapat Boleh. berkongsi lebih banyak ilmu dengan lebih ramai ibu bapa di luar sana supaya semua orang aware kewujudan I Love Quran ni dan juga tahu apa nak buat dan ke mana nak hantar anak-anak sebenarnya. Sebab Betul. yelah dengan keadaan sekarang kan nak mencari guru mengaji untuk datang rumah ke apa ke very difficult in this time around. So mungkin ibu bapa ada yang mencari alternatif lain kan. Okay. Yeah. Macam Awang sendiri dalam kita tahu kan dalam pendidikan anak-anak ni kadang-kadang anak-anak ni dia tak minat sesuatu perkara kan, dia ada certain benda dia suka, ada certain benda dia macam tak berapa suka. Jadi kita sebagai parents kan, apa pendapat Awang lah sebagai parents kalau kita dalam bab Al-Quran terutamanya dalam bab Al-Quran ni kita yang kira dictate lah, sort of like dictate diorang untuk pergi belajar Al-Quran ataupun tahfiz tu sendiri. So apa pendapat Awang dari segi tu? Untuk tahfiz specifically ke? Tahfiz dan belajar Al-Quran, dua-dua boleh Belajar je lah. Al-Quran, okay, alright. Bagi saya yang penting adalah kita pupukkan minat tu dari awal. Sebab kalau kita nak paksa dia at certain stage of age kan, mungkin agak susah. Sebab dia akan rasa terpaksa pada satu umur yang tertentu. Tapi kalau kita telah build up the expectation tu sejak daripada umur 2, 3, lepas tu sampai darjah 1 tu, insyaAllah rasanya akan lebih mudah. Kalau kita tak ambil langkah-langkah awal tu pada peringkat awal, mungkin akan agak sukar sedikit lah. Bagi pendapat saya, sebab saya pernah berguru dengan guru masa saya berada di US dulu di masjid. Saya teringat lagi kata-kata beliau lah, dia cakap budak-budak ni, masa budak-budak ni lah kita nak bentuk dia. Kalau kita rasa kita nak bentuk dia jadi musician, contohnya kan musician, kita hantarlah kelas piano, kelas violin pada umur tersebut, insyaAllah memang akan dapat pick up. Tapi kalau kita nak suruh dia start pada tingkatan 1 contohnya, mungkin agak lambat sikit. So masa tu mereka adalah tahap absorb yang tertinggi. So kalau kita letak Al-Quran masa tu, insyaAllah dia akan dapat absorb lah. Tapi kita kena sediakan suasana lah. Jangan buat terpaksa, jangan suruh dia menangis, marah-marah, biar dia enjoy. Sebab tu macam bagi saya macam tak tahu lah, ni saya pulang lagi kepada yang I Love Quran tadi. Dia kalau tanya rakan-rakan yang saya propose untuk join I Love Quran kan, dia pagikan kelas Al-Amin ataupun kelas sekolah biasa, petang tu I Love Quran, ataupun tu balik sekolah kan. Kalau tanya kan which part of school today that you enjoy, dia cakap I love Quran because I have friends, I love learning Quran there. So suasana tu memainkan peranan. So bila kita build up the excitement of learning Quran sejak pada umur tersebut, insyaAllah benda tu akan naturally terdidik di dalam hati budak-budak lah. Kalau kita jenis yang paksa, dia akan rasa tertekan dan mungkin dia tak akan minat lah. Tapi kalau kita build up the expectation tu, insyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. So kepada viewers, sesiapa yang sedang menonton, kalau ada apa-apa soalan boleh ditanyakan di ruangan komen. InsyaAllah kita
kita bersama-sama kongsi sebab Tuan Awang sendiri, beliau sendiri mempunyai 3 orang puteri dan beliau sendiri seorang qari, alhamdulillah. Jadi kita boleh leverage on pengalaman Tuan Awang sendiri sebenarnya kan. Jadi sesiapa yang ada soalan dijemput, tulis di ruangan komen, insyaAllah kita akan bacakan. Kalau tak ada soalan tak apa, sebab Kak Iti akan terus bertanya soalan. Okay. Awang ada cerita pasal bila masa you kecil-kecil pun memang sebab mak sendiri seorang Korea, lepas tu ayah sendiri seorang yang mengaji dan you sendiri pun belajar dengan ayah sendiri tapi kita faham kan anak-anak zaman sekarang lah, kalau zaman kita mungkin kita boleh lagi lah nak belajar dengan mak dengan ayah kan, tapi budak-budak zaman sekarang dia lebih percaya kepada kawan, selain daripada mak bapak lah biasanya kan, dan itu pun sebenarnya membuktikan yang kita sebagai ibu bapa ni kena berusaha keras lah sebenarnya nak menarik minat anak. Kalau kita sendiri yang nak mengajar dia mengaji, dia tak salah sebenarnya kan kalau kita nak mengajar sendiri ataupun kita nak panggil ustaz dan ustazah. Pada pandangan Awang sendiri, sebab Awang sendiri berpengalaman belajar dengan mak ayah sendiri dan hantar anak pergi ke cikgu mengaji dan sebagainya. So Awang sendiri rasa mana satu sebenarnya yang lebih berkesan sebab ada orang macam sebagai ibu lah, biasanya sebagai ibu ni kita ni nak semua benda mak ni nak buat. Dia super mom, semua benda dia nak buat. Tapi ada kalanya benda tu tidak boleh dilakukan. So pada Awang sendiri, apa pendapat Awang dalam soal nak mengajar anak mengaji ni? Should be the parents yang mengajar ataupun maybe cikgu sahaja lebih mudah ke macam mana? Okay. Saya berpendapat dia ada peranan masing-masing lah, ibu, ayah dan juga guru lah. Tapi saya nak tekankan satu yang sangat penting lah bagi development of the kids kan. Dia melihat apa yang kita buat. Bukannya dia dengar apa yang kita kata. So kalau kita nak dia baca Quran, kalau dia tak tengok kita baca Quran, mungkin dalam kepala dia, aku seorang yang baca Quran ni kan, mak ayah pun tak baca. Sebab saya tengoklah secara psikologi, especially macam dalam bulan Ramadan ni kan. Macam kalau kita bagi tahu budak-budak baca Quran, lepas tu dalam 15 minit sila habiskan ataupun setengah jam sila habiskan baca Quran. Dia fokus, dia mata dia pergi tengok kita tau. Tapi kalau dia baca Quran, lepas tu kita sendiri kita pun ambil Quran ataupun ambil handphone, kita baca Quran, insyaAllah kalau 15 minit tu kita baca Quran, 15 minit jugalah dia baca Quran ataupun lebih. So psikologi tu dia, anak-anak dia melihat kepada ibu bapa. So jangan ambil rendah aspek tersebut lah. At the same time, berbalik kepada soalan Eti yang terlebih awal tadi, leveragekan kelebihan yang ada pada suami dan isteri lah. Tengok apa kelebihan masing-masing. Macam saya dulu, mak lebih kepada taranum, ayah lebih kepada tajwid. Okay. So itu kelebihan mak dan ayah saya lah. Macam saya dengan isteri pula, sebab isteri dia seorang doktor, mungkin dia agak busy, tapi ada masa dia free. Macam saya kalau mengajar Al-Quran ni memang agak lambat sedikit sebab saya fokus kepada tajwid dengan sebutan huruf anak-anak saya. Maksudlah even kelas dewasa sekarang yang saya buat kelas online pun memang dua tersebut adalah peningkatan utama lah. So saya akan ulang-ulang line by line. Tapi bagi isteri saya ada masa yang dia free hujung minggu lepas subuh apa semua, dia akan bagi anak-anak untuk ulang balik hafalan yang telah dibuat. So dia
bahagikan peranan antara suami isteri di rumah lah. Kalau kita tengok apa yang kita, kalau isteri dia pandai buat jadual atur masa, gunakan yang tu sepenuhnya. Tapi kalau salah seorang lebih kepada pandai mengajar Quran, leveragekan kepada yang tersebut. At the same time, guru tersebut kita dedahkan, sebab kadang-kadang kita tak pandai mengajar kan, ataupun kita tak sabar mengajar, so kita invite dalam beberapa kali dalam seminggu tu kita invite guru. Tapi pastikan diri sendiri, suami dan isteri ada peranan dalam seminggu tu, apa peranan anda terhadap anak-anak untuk development of Quran. So jangan letak 100% kepada guru sahaja. Okay. Itu memang perkongsian yang ni, sebab ada kalanya kita terlepas pandang kan, sebagai ibu bapa kita terlepas pandang, kita dah hantar anak pergi sekolah dan that's it lah maknanya kan. Kita tak pantau balik anak-anak kita sama ada diorang ni boleh buat ke, tak boleh buat ke kan. So Awang, last but not least lah, a question yang agak sensitif sedikit, tapi saya rasa it's worth to talk about it. Okay, sebelum ke soalan tu, ada yang komen di sini. Okay, dia kata sini, saya melihat kadang-kadang di masjid pun imam membaca Al-Quran dengan sebutan yang tak betul. Apakah approach yang Awang guna untuk pastikan anak-anak membaca dengan sebutan dan tajwid yang betul? Ya, soalan daripada Tuan Muhammad Ihsan Nasir. Alhamdulillah, ni rakan saya sepelajaran di US dahulu, IT. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Ihsan kerana menonton. Soalan ni memang agak cepu mas lah. Sebab kadang-kadang saya pernah berbincang dengan rakan-rakan yang mengajar Quran, kadang-kadang yang jadi imam tarawih, kadang-kadang yang tahfiz Al-Quran. Ada jugalah, saya tak cakap semua. Yang kadang-kadang dia hafal, dia lancar apa semua, tapi dia tajwid dia agak tunggang langgang. Kadang-kadang kita terasa juga sebab kita tahu hukum tajwid apa semua kan, sebagai makmum kan. Tapi dia ada tingkatan-tingkatan yang kita boleh ni lah. Pertama sekali, Fatihah memang kena jaga. Fatihah tu, tajwid Fatihah kena jaga. Sebab yang tu adalah wajib. Yang lain-lain tu memang boleh, tapi dia tak adalah membatalkan solat. Okey, yang tu satulah kan. Tapi untuk budak-budak ni, saya memang itulah, kalau boleh kita cari guru tajwid yang sesuai untuk budak-budak. Sebab kadang-kadang, sebab macam sekali, maybe just nak share experience lah. Macam sekarang saya adalah seorang anak murid kelas online. Buat masa ni ada seorang lah yang berumur dalam 11 tahun. Dia sekarang berada di UAE. Okey. Di UAE. Sebab online tu sampai serata dunia boleh dapat anak murid ni. Ibu bapa, mak dan ayah dia sama belajar dekat US dululah. So komen mereka adalah setengah guru dia menekankan penghafalan sahaja, tapi tajwid tak jaga. So tu lah yang dia cari, siapa yang boleh mengajar tajwid, mengajar sebutan huruf yang betul. So dia pun approach Awang lah, so kita buat trial class. Itu satulah. Maksudnya kita kena ada usaha jugalah dari pihak ibu bapa untuk mencari guru yang sesuai. Bukan semua guru sesuai untuk anak. Mungkin ada jenis anak dia bila dia dengar dengar YouTube, dengar Spotify apa semua, bila dia dengar tu dia boleh dapat terus tau. Tapi kadang-kadang kita kena berguru untuk benda-benda sebegitu kan. So saya suggest kepada ibu bapa, cari guru yang sesuai untuk mengajar tajwid dan sebutan huruf. Sebab bagi saya yang tu agak penting. Contohnya lah surah yang paling senang sekali kan, Qul a'udzu birabbin nas kan, Malikin nas.
kalau kita rata-rata lah saya tengok bacaan qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, padahal nun syaddah situ adalah wajibul gunnah kan, kita wajib gunnah. Sepatutnya bacaannya qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, nun syaddah. Tapi kita dah terbiasa dari kecil, tak ada orang ajar, kita baca jalan je kan. Benda simple je. So kita kena berguru. Kena ada orang yang tegur dan kita respect orang yang menegur tersebut. Komen saya lah. Okay. So terima kasih Awang atas ni. Harapnya jawapan Tuan Awang tu memenuhilah meet expectation Tuan Ihsan ya. Okay. Kalau ada sesiapa yang ada soalan lagi, boleh letak di ruangan komen untuk kita kongsikan sama-sama pengalaman yang ada pada Tuan Awang. So, Awang, Eti ada satu soalan yang agak sensitif sebenarnya. Tapi soalan ni rasanya worth untuk ditanyakan dan worth untuk kita bincangkan. Kita tahu anak-anak ni macam Awang cerita tadi pun daripada kecil kita bina dia punya minat kepada Al-Quran supaya sampai satu point dia sendiri rasa ada rasa cinta kepada Al-Quran tu dan rasa nak berkawan dengan Al-Quran tu sepanjang almost most of the time. So tapi ada segelintir parents dia tak dedahkan daripada awal, tapi bila anak-anak dah masuk ke satu tahap yang mungkin diorang dah sukar nak kawal kan, sebab kita anak-anak masa kecil-kecil kita senang kawal, bila dia dah masuk remaja dia agak sukar untuk kita nak kawal ataupun nak bentuk dia lagi dah pada waktu tu. Jadi ada ibu bapa yang ambil keputusan untuk hantar mereka ni masuk sekolah yang paling senang sekolah tahfiz lah, sebab dia rasa dengan masuk sekolah tahfiz itu dia dapat mengubah anak dia menjadi, mungkin dia fikir sama ada okey aku dah tak boleh nak buat lagi dah, aku serah je dekat sekolah, pandai-pandai lah dia rapat dengan Al-Quran, dia boleh berubah sendiri. Ataupun ada juga ibu bapa yang macam mungkin dengan hanya Al-Quran ni sahajalah sebenarnya dia boleh ubah anak dia, so dia masukkan ke tahfiz. Dan jadi dia tidak dikenalkan Al-Quran tu daripada awal, dia dikenalkan Al-Quran tu mungkin dah tingkatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi anak-anak ni retaliate kan, dia akan mula retaliate dan sebagainya. So Awang sebagai ayah, apa nasihat Awang pada ibu bapa yang ada terlintas di fikiran mereka macam tu? Okay, soalan yang agak panas sedikit kan. Ya. Nasihat, tak tahu nak bagi nasihat macam mana. Cuma saya lah sebagai seorang ayah yang pertama kali menghantar anak pergi ke tahfiz kan, it's not easy lah kan, it's not an easy decision, tapi kita orang plan lah agak lama jugalah. Cuma sekolah mana tahfiz tu kita toward the end darjah 6 tu baru kita okay kat mana kan, sebab dengan situasi COVID sekarang apa semua, so kita decide at certain point a landing decision lah. Bagi saya memang even macam anak saya yang dah mula menghafal Al-Quran, mungkin sebelum darjah 6 tu dia sebelum tingkatan 1 dia masuk tu dia dah start menghafal juzuk 30, 29 dan juga 28. Even at that point of time bila dia sampai sekolah tahfiz pun dia mengalami kesukaran. Okay, even sebab macam betulkah aku nak menghafal Al-Quran, so dapatlah juga feedback tu untuk anak saya. So it's not easy lah, it's not easy. Lebih apatah lagi kalau kita sebab menghafal Quran ni bukannya satu benda yang mudah.
Kalau kita tak prepare mentally dan physically, even kalau sebelum ni dia tak pernah duduk asrama, kita suruh dia duduk asrama. Okay, sama lah macam anak saya. So dia memang expect the gradual tu lah, it's important for you to jangan at one point you terus, sebab saya boleh faham lah, sebab berdasarkan apa yang saya bualkan dengan guru-guru kan yang mengajar tahfiz ni, drop out pun boleh tahan, bagi orang yang rasa terpaksa untuk menghafal Al-Quran. So tapi mungkin tahfiz yang berada di sini mungkin dia ada macam-macam level kan. Macam yang saya hantar anak ni memang dia sekali dengan sekolah, tapi ada certain tahfiz tu dia full tahfiz kan. So ada yang full tahfiz tu bukan dia hafal Quran saja kan. So ada juga. Bagi saya, pendapat saya, sebab pernah juga dengar kan, okay, menghafal Quran is the last resort. Itulah betul. Maksudnya itulah ikhtiar terakhir. Okay, dia akademik tak lepas, kemahiran pun tak lepas, kita hantar dia ni. Bagi saya kita kena, pendapat saya, sebab bila kita kena matchkan aspek minat anak kita untuk masuk which line of pendidikan lah. Sebab of course dia boleh menghafal Quran, tapi nak menghafal 100% Quran tu is a line of education by itself tau. Contohnya macam contohnya anak kita ada yang, bagi saya lah dekat Malaysia ni dia kena, kita hantar anak kita excellence dekat mana. Kalau dia excellent pertukangan ataupun electrical ke ataupun kemahiran, kita hantar dia ke sekolah vocational, tapi dia memang jenis excellent bukan situ. Bukan dia okay, dah tak dapat masuk sekolah sains, tak dapat masuk sekolah asrama penuh, okay aku hantar next ke situ. That should not be the mindset lah. So kita kena ubah mindset ibu bapa yang okay, we want our kid excel dekat mana, kita target dia kat situ rather than that is the last result. So jangan dah buat anak-anak kita kat situ. Kalau sampai, sebab saya tengok macam pengalaman saya dengan, saya pernah belajar di UK masa budak sekolah rendah dan di universiti di US. Saya at the same time saya setujulah UPSR dimansuhkan ya. Sebab masa umur tersebut mereka, kita kena cari apa yang dia minat. Macam anak saya yang pertama yang masuk tahfiz tu, saya dah tengok dah matematik dengan sains tu memang dia bukan jenis tu. Tengok dia punya penulisan pun memang penulisan tangan kiri tau, lebih kepada artis. So nampak lepas tu kalau skor bahasa Arab alhamdulillah, kalau matematik tu memang out sikit lah. So kita masa darjah 2 tu kita dah nampak. So kita saya dah discuss dengan isteri saya, okay, I think kita akan juruskan anak kita ke situ sebab dia excel dekat situ. So bila kita tahu dia excel itu, kita boleh cari the best school untuk that line of education rather than that is the last result. So itu saya punya pendapat lah. Mungkin rakan-rakan pendengar ada pendapat lain-lain, boleh kemukakan lah. InsyaAllah. Okey, Tuan Awang ada satu soalan di sini. Okey, soalannya by Tuan Fahimi, dia tanya, how far lead by example betul-betul beri kesan kepada anak-anak? Contohnya parents nak anak-anak baca Al-Quran tapi parents tidak sekerap mana pun membaca Al-Quran. So how far lead by example ni betul-betul sebenarnya beri kesan kepada anak-anak kita? Dia yang ni psikologi lah kan, psikologi kesan kepada anak-anak ni kan. Kalau parents tak sekerap mana baca Quran, saya rasa memang akan ada kesan kepada anak. Tapi at the same time kalau parent mungkin dia dah usaha, dia tak pandai sangat baca Quran, dia pun tengah ni, the next best method is kita macam suasana dekat rumah tu
kena ada suasana Al-Quran lah. Maksudnya buka TV pun kita buka apa, kita buka komputer kan, kita buka apa. So kanak-kanak pun terasa ayah pun walaupun ayah tak baca Quran tapi dia sediakan suasana tersebut. Lepas tu satu lagi tips yang saya boleh share lah kan. Anak-anak biarlah dia ada satu Quran satu sendiri. Jangan berkongsi. Quran tu biarlah dia punya dari darjah 1 sampailah tingkatan 5. Kalau rosak tukar, biar dia dedicated satu Al-Quran. So kita sediakan suasana tersebut. Kalau dia nak rehal, bagilah rehal. Macam saya dengan isteri dulu dekat Sarawak dulu, macam masa tu macam susah nak cari rehal. So kita orang siap order dari Semenanjung 5 rehal. Wah. Satu rehal untuk 2 untuk parent, 3 untuk budak-budak. So kita ada 5 rehal. So kita beli 5 Quran. Supaya kita sediakan suasana tersebut di rumah. So bolehlah dia nak mengaji apa semua kan. Kalau kita rasa kita nak suruh dia dengar Quran yang baik, sediakan seorang satu headphone. So tak adalah nak berkongsi, aku nak dengar Spotify, aku nak dengar YouTube Quran ni, tapi tak ada ni. Sebab kadang-kadang bila budak-budak menghafal, dia nak fokus tau, dia fokus. Kalau ada duit, invest dekat situ. InsyaAllah. Tapi kadang-kadang anak-anak ni lain pula, dah jadi anak IT bagi headphone. Lepas-lepas dengar Al-Quran, dia main game, dia tengok YouTube pun pakai headphone. So kita pula macam apa yang dia buat ni kan. Itulah dia anak-anak kan. Itu memang cabaran PDPR sekarang lah. Ya, betul. So bila awang cakap macam tu, menarik minat AT juga. Maknanya sebab sekarang kan kalau awang perasan pun Al-Quran ni dah ada banyak design tau. Kan ada yang warna pink di luar lah, ada macam-macam. So sebenarnya kita boleh gunakan cara tu juga untuk tarik minat anak-anak kita pilih Al-Quran sendiri. Betul, yang supaya dia feel itu adalah dia punya dan dia macam best friend kan, dia boleh pilih sendiri dan lekat dengan diri dia sendiri. Satu lagi menarik. Mungkin boleh buat, kadang-kadang bila kanak-kanak budak-budak ni dekat rumah dia ada Quran besar. Untuk travelling pula dia nak Quran kecil. Belikan dia Quran kecil tu kat dia. Betul juga kan. Jadi kita tarik minat dia di situ kan. Betul. Okey. Diam tak diam sebenarnya awang kita dah hampir 50 minit bersiaran. Sedar tak sedar seronok punya cerita pasal Kids and Quran ni. Jadi itulah. Tapi yalah, topik Kids and Quran ni nampak ringan sebenarnya, tapi dia merupakan satu usaha yang agak besar sebenarnya untuk kita ni sebagai ibu bapa ni nak tarik minat anak-anak kita untuk sayang, cinta dan berkawan rapat dengan Al-Quran tu. Kan betul tak awang? Betul. Setuju sangat yang tu. Kena ada usaha lah. Jangan lepas tangannya. Kadang-kadang kita lepas tangan. Kadang-kadang saya rasa ada juga yang lepas tangan kepada pembantu rumah pun ada. At the same time, mungkin salah satu lagi tips adalah ini especially dari zaman saya ke sekolah tu kan. Mak saya memang sediakan jadual lah. Okay, lepas maghrib tak boleh miss. Lepas maghrib tak boleh miss. Memang kena mengaji. Kena mengaji at least half an hour. Jadi dekat situ dia akan dia jadi dia ialah bila dah ada jadual tersusun, dia akan rutin dia, itulah rutin dia hari-hari kan. Jadi kalau tak buat tu rasa serba salah pula anak-anak ni kan. Jadi okey, diam tak diam kita hampir 50 minit kita dah bersiaran sebenarnya. Jadi kepada yang baru start menonton tu, kita dah jauh sebenarnya berjalan, tapi anda boleh tengok balik video ni selepas ni, sebab video ni akan ada dalam Facebook Kak Eti ni. So boleh keep on tengok, dengar dan repeat banyak-banyak kali supaya kita boleh feel apa yang disampaikan dan dikongsikan oleh Tuan Awang tadi. Jadi
Apa macam semua orang sedia maklum, program kita hari ni, talk show kita hari ni dibawakan khas oleh Geng Pandai. Geng Pandai merupakan merupakan satu pasukan pengedar yang sah kepada e-learning portal yang nama dia Pandai lah, sebab tu nama dia Geng Pandai. Jadi Tuan Awang, saya difahamkan Tuan Awang pun sebenarnya anak-anak adalah pengguna Pandai. Jadi tolonglah kongsi sikit, sebab betul kita nak anak-anak kita berjaya dunia dan akhirat. Jadi bukan sahaja dari segi Al-Quran yang kita nak terapkan kepada anak-anak kita, dari segi akademik dan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu dunia ni pun kita persiapkan mereka juga. Jadi Tuan Awang, kongsikan sedikit pengalaman Tuan Awang menggunakan aplikasi Pandai ni sebenarnya. Best ke tak best ke kan? Okay. Bagaimana Tuan Awang sendiri bermula sebenarnya guna apps guna Pandai ni untuk anak-anak? Okay, before saya pergi ke Pandai kan, saya rasa kita bila kita zaman kita student, kita kerja ni, kita ada satu circle of influence of people to us kan, yang we trust them. Macam saya cerita pada awal tadi, kalau I love Quran, I really trust my friends Ira and Faiz, and I use their product. Okay. Sama juga macam Pandai ni kan, macam Pandai ni, I know the founders, Bal ataupun Suhaimi, and then Aj, both my 1 year senior dekat US, Bal is dekat MIT and Aj is dekat RPI, sama university to me. So we know their personality, and we know that dia orang mula-mula masuk kerja, dia bekerja dekat, ada yang dekat Khazanah, ada yang dekat Intel apa semua kan. Memang orang-orang hebat lah. Then they decided to build up Pandai kan. So I know macam Bal sendiri kan, memang dia very passionate. Dia adalah memang yang mengajar Olympiad matematik Malaysia kan, sampai kejohanan dunia kan. So I know his product is excellent. So bila Pandai ni mula launch, I start mula-mula tengok lah kan, kan dia ada free trial apa semua kan. So I think bila yang Pandai naik harga sikit tu, ataupun berubah dia punya package tu, I think 1 April 2021. I think bulan Februari ataupun ni Hari Matematik Sedunia itu, Bal ada Suhaimi dia ada buat perkongsian Hari Matematik Sedunia untuk I think UKM ke USM kot rasanya. So saya join lah, dia punya session sambil work from home tu, saya dengar lah dia punya talk tu. Memang menarik lah, dan dia juga promote Pandai masa tu. So masa tu lah tergerak hati saya untuk okay, dah lama dah free trial ni, cuba upgrade. So upgrade lah full package. Bila kita dah upgrade tu, then saya tengok memang mantap lah dia punya apps tu. Dia macam contoh matematik apa semua tu, dia ada set of question, ada English dan BM. Dua-dua ada. At the same time subjek-subjek lain yang pun ada. So saya try lah, anak saya yang dekat rumah ni ada darjah 2 seorang, darjah 5 seorang. So I have 2 iPads. So buka 2 iPad. So seorang ambil yang modul darjah 5, seorang ambil modul darjah 2. So memang itulah bab kata Eti kan, bila anak-anak ni dia duduk depan iPad, depan komputer ni, dia mudah terserong kan. Melencong. Dia melencong ke sana kemari. Tapi sejak saya install Pandai ni, alhamdulillah dia punya fokus adalah, sebab saya rasa dia punya konsep Pandai ni dia macam game sikit kan. Betul, dia ada gamification. So kumpul points. Betul. So I think they like it very much. Even ada soalan BM, ada soalan BI dan subjek-subjek lain kan. So jadi itu dari perspektif anak Awang sendiri yang gunakan, sebab dalam apps Pandai ni dia ada untuk parents. Di mana parents kita boleh monitor anak-anak kita. Kan kita ada report anak-anak kita. Jadi Awang dah pernah explore tak bahagian tu?
Oh, yang tu tak sempat sangat lah Eti. Mungkin Wah, boleh okey. lepas ni kan. Ha. Tak apa. Ini kita perkongsian. Since awang belum gunakan sebenarnya apps Pandai ni dia ada untuk parents. Kita boleh masuk dekat dia punya website pandai.org. Kita register diri kita sebagai parents. Jadi dekat dalam apps anak-anak kita ataupun akaun anak-anak kita, dia ada pin code dia. Jadi pin code tu kita masukkan dalam akaun kita tu. Jadi kita nampak ada 2 anak kita di situ dan kita boleh tengok report card dia. Yang mana kita just klik, kita masuk akaun dia terus. Despite kita tak tahu akaun password akaun dia pun, kita tetap boleh masuk akaun dia dan kita boleh tengok report card dia. Report card dia sangat detail to the extent kita boleh tahu anak kita lemah kat topik mana dalam subjek tu. Okay, Apps tu kan sangat cerdik. Apps tu cerdik. Apps tu nama Pandai. Apps tu pun sendiri pandai. Jadi dia tolong kita buat. Jadi kita kenal anak-anak kita, kita tahu juga anak-anak kita punya dari segi akademik. So basically Tuan Awang, you guna Pandai tu sendiri. So adakah you rasa berbaloi untuk parents-parents yang di luar sana untuk sebenarnya guna Pandai ni? Memang bagi saya sekarang kan, kalau PDPR kan, PDPR juga. Tapi work from home, saya tanyalah rakan-rakan parent di sini kan, berapa ramai yang jadi subscribe ke Netflix, berapa ramai yang jadi subscribe ke Spotify. Yang tu kita bayar berapa sebulan kan. So apa salahnya kita spend a little bit of money untuk education anak-anak. Saya rasa yang ni lebih berbaloi daripada kita Netflix. Lagi-lagi bulan puasa ni tak boleh tengok Netflix sangat pun. Nak tarawih, nak ni kan, baca Quran. So biar anak-anak kita pergi ke situ pula. Itu lebih elok dah bagi saya. Itulah. Betul, saya setuju dengan Tuan Awang sebab memang sebenarnya kita ni Netflix kita langgan, Spotify pun kita langgan, segala benda yang kita boleh makan dan sebagainya pun kita spend. Tapi untuk education anak-anak ada kalanya kita sedikit berkira. Saya sendiri berkira atau culas. Saya sendiri pun begitu ada satu masa dahulu. Sekarang pun kadang-kadang begitu juga sebagai manusia kan. Jadi terima kasih Tuan Awang di atas perkongsian, baik daripada segi tadi kita bercerita pasal Al-Quran dan seterusnya ke Pandai pula selepas tu. Jadi kepada sesiapa yang rasa nak cuba Pandai ni, nak try Pandai ni, boleh contact ataupun klik link yang diberikan. Okay, nanti kita akan tulis dekat dalam komen tu, link tu, gangpandai.whatsapp.my. So boleh klik di situ dan kita boleh berbincang di situ pasal aplikasi Pandai ni sendiri. Okay, diam tak diam Tuan Awang, kita dah masuk hampir 1 jam dan saya rasa perkongsian kita agak banyak hari ni. Subjeknya nampak ringan sebab kids and Quran nampak ringan, tapi banyak sebenarnya ilmu yang saya sendiri dapat daripada Tuan Awang hari ni. Sebagai contohnya, kita kenalkan anak-anak kita dengan Al-Quran sejak dia kecil lagi. Maknanya kita boleh kita mengaji untuk dia, kita berzikir untuk dia, kita kongsikan kebesaran-kebesaran Allah dengan dia daripada dia baru lahir. Sehinggalah umur berapa sekalipun kita kenalkan dia, kita rapatkan dia dengan Al-Quran. Yang keduanya, nak tarik minat anak-anak kita ni untuk belajar Al-Quran adalah dengan satu, kita sendiri buat. Keduanya, kita boleh juga tarik minat diorang dengan yang paling saya suka, yang saya rasa macam saya tak sabar nak buat ke anak-anak saya adalah saya nak ajak diorang pergi shopping Al-Quran. Sebab anak saya yang nombor 2 sekarang dah masuk Al-Quran, dia dah start juz amma. Jadi dia pakai Al-Quran abang yang lama, dah koyak dah pun. Jadi saya rasa ini adalah masa yang sangat sesuai. So bolehlah nak pergi shopping Al-Quran. Ni shopping cara lain kita shopping Al-Quran untuk dia. Supaya dia rasa Al-Quran tu milik dia dan dia dekat dan dia adalah sahabat
kepada anak-anak kita. So sekali lagi Tuan Awang, terima kasih atas perkongsian yang hebat ni. Saya memang betul-betul rasakan ini adalah satu sesi yang sangat bermanfaat untuk semua. Jadi kepada yang menonton, jemput share, jemput komen, jemput like dan share lagi banyak video ni kepada ramai di luar sana supaya kita sebagai ibu bapa boleh pupuk minat anak-anak kita pada Al-Quran, sebab Al-Quran ni insya-Allah dialah yang akan menjadi penyelamat kita nanti. Dan anak-anak itulah kita punya ni kan, anak-anak itulah kita punya harta di dunia dan di akhirat insya-Allah. Jadi Tuan Awang, akhir kata daripada Tuan Awang, any message to parents out there untuk mereka memulakan langkah untuk mendekatkan anak-anak kepada Al-Quran ni? Okay. Bagi saya yang paling penting adalah kita adakan suasana Al-Quran tu di dalam rumah ataupun di dalam kereta kita ataupun di mana-mana kita bawa dia orang. So jangan abaikan aspek tersebut. Macam seperti yang Ati cakap tadi, sediakan Quran, sediakan rehal, sediakan tempat untuk mengaji, sediakan jadual untuk mengaji. Benda-benda tu nampak kecil tapi insya-Allah kita boleh sediakan. Rasanya setiap parent berkemampuan untuk benda-benda yang tersebut. Sedangkan kalau kita dahulu boleh berkongsi satu Quran dengan adik-beradik ramai dulu kan. Sekarang ni dengan zaman sekarang kita upgrade sikit lah untuk anak-anak kita. Rasanya tak salah dan bagi dia lebih minat lagi kepada Al-Quran. Lepas tu kalau kita ada iPad tersebut, mungkin dia spend masa dengan iPad, install lah apps Al-Quran biar dia, especially ada apps Al-Quran yang boleh ada audio kan. So kalau dia tekan ayat tu keluar audio, kalau dia nak check tajwid direct situ pun boleh juga. So itu salah satu yang kita boleh buat. Kebanyakan apps tersebut berbayar, silalah bayar beli sikit. Kalau Netflix boleh beli, yang tu kita boleh beli juga, insyaAllah. InsyaAllah. Satu lagi yang terakhir Ati, saja nak promote sikit boleh. Nampak dekat nama saya tu ada awangshamsul.com, sila layari. InsyaAllah saya ada juga muncul, ada buat release lah bacaan Al-Quran, zikir di Spotify, Apple Music, YouTube dan lain-lain. Jemput follow, link tersebut ada dekat website saya. At the same time insyaAllah sehari sebelum raya nanti saya akan release takbir raya lah. Takbir raya. So kalau lawat saya punya Facebook sekarang tu ada pre-save campaign, jemput untuk pre-save supaya nanti bolehlah terima masa hari pertama tu boleh keluar dekat Spotify dan apps-apps yang lain insyaAllah. Okey, alhamdulillah, insyaAllah. Jadi kepada sesiapa yang sedang menonton ni boleh follow Tuan Awang di FB beliau dan juga boleh masuk ke website yang diberikan awangshamsul.com. Di situ nanti boleh ada link ke YouTube dan Spotify dan sebagainya. So tadi siapa yang dengar daripada awal, kita dah dengar suara merdu Tuan Awang. Jadi banyak sebenarnya di YouTube Tuan Awang dah upload, di Spotify dan memang ada satu saya suka yang zikir munajat tu memang betul-betul rasa tenang jiwa. Jadi ramai-ramailah kita pergi tengok video Tuan Awang ya. Okey. Jazakallah khair. Okey. Terima kasih banyak-banyak Tuan Awang kerana sudi meluangkan masa dengan program kita hari ni, Parenting Talk Kids and Quran daripada Geng Pandai yang dibawakan khas oleh Geng Pandai. Sekali lagi saya bagi pihak Geng Pandai mengucapkan terima kasih dan semoga Tuan Awang menjadi inspirasi kepada ramai ibu bapa di luar sana untuk mendekatkan anak-anak dengan Al-Quran insya-Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak Tuan Awang dan kepada semua yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa like.
Okay? Okay, Assalamualaikum. Terima kasih daripada saya, Eti Garib, Waalaikumsalam. daripada Leader Gang Pandai. Jumpa anda lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.